Babun fil adha yusibu an-na'l. Bab kekotoran yang mengenai kasut. Kekotoran mengenai kasut. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu memijak dengan kasutnya atau seliparnya al-adha, sesuatu kekotoran ataupun kekotoran, fa inna turaba lahu tahur, maka sesungguhnya tanah akan menyucikannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Hurairah lagi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti makna hadis yang tersebut sebelum ini. Qala, di mana baginda bersabda, idza wati al-adha, apabila seseorang memijak kekotoran dengan khufnya, fatahuruhuma at-turab, maka penyuci bagi keduanya ialah tanah. Diriwayatkan dari Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama seperti makna hadis yang tersebut tadi. Babul i'adah minan najasah takunu fi thawb. Ini bab mengembalikan atau mengulangi kerana najis yang terdapat pada kain. Jadi kalau kita kata mengembalikan itu, yakni mengembalikan kain kerana terdapat najis padanya. I'adah itu mana? I'adatul thawb. Kalau kita kata ini bab mengulangi, ini mengulangi sembahyang kerana najis yang terdapat ataupun terkena pada kain. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ummu Jahdar Al-Amiriyah bahwa beliau telah bertanya Aisyah tentang darah haid yang mengenai kain. Maka Aisyah menjawab, Aisyah menceritakan, kuntu ma'a Rasulillah, pernah aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memakai pakaian kami dan berselimut. Kami meletakkan di atas pakaian kami itu kain selimut, ataupun maknanya kami berselimut. Falamma asbaha, pada keesokan paginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kain selimut itu lalu dipakainya. Kemudian baginda keluar bersembahyang subuh. Kemudian duduk. Maka ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, ini tumpukan darah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahagian kain yang berdekatan dengan darah itu, bekas darah ataupun tumpukan darah itu. Maka baginda menghantarkan kain tadi dalam keadaan terpegang di tangan seorang hamba. Dan baginda bersabda, ighsili hadza, basuhkan yang ini, yang ini darah ini, dan keringkannya dan hantarkannya kepadaku. Saya pun meminta bekas yang berisi air, lalu membasuhnya, kemudian mengeringkannya dan menghantarkannya kembali kepada Nabi SAW. Bila tengah hari, Nabi SAW datang dalam keadaan kain itu dipakai baginda, wahiyya alaih, dalam keadaan kain itu ada pada tubuh baginda ataupun dalam keadaan baginda memakainya. Babun fil buzaq yusibu ath-thawb. Ini bab tentang air ludah yang mengenai kain. Diriwayatkan dari Abi Nadrah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meludah
ke dalam kainnya, lalu menggosok sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Riwayat daripada Anas dari Nabi SAW bimithlihi, sama seperti hadis yang tersebut di atas. Kitabus Salah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari pakcik Imam Malik, pak saudara Imam Malik, Abi Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahawa dia berkata, dia telah mendengar Talha bin Ubaidillah menceritakan ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, seorang lelaki dari penduduk Najd datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan rambutnya tidak terurus, dapat didengar dengung suaranya, tapi tidak dapat difaham apa yang diucapkannya, sehingga apabila orang itu telah hampir, rupa-rupanya dia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 5 sembahyang dalam sehari semalam. Qala, orang itu bertanya, hal alayya ghairuhunna, adakah wajib ke atas saya selain dari sembahyang itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada, kecuali kalau kamu mengerjakan sembahyang sunat. Qala, kata perawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepadanya tentang puasa bulan Ramadan. Orang itu berkata, adakah wajib ke atas saya puasa selain dari puasa di bulan Ramadan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak ada, kecuali kalau engkau melakukan puasa sunat. Qala, perawi berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepadanya tentang sedekah, yakni zakat. Qala, Nabi sallallahu orang itu berkata, adakah wajib ke atas saya selain daripada zakat itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada, kecuali kalau engkau mau bersedekah sunat. Qala, perawi berkata, orang itu pun pergi sambil berkata, demi Allah, saya tidak akan melebihkan daripada yang disebutkan ini dan tidak akan mengurangkannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjayalah dia jika dia benar. Dengan sanad satu lagi, riwayat daripada tadi juga Abi Suhail Nafi' bin Malik bin Abi Amir, dengan isnadnya hadis tadi. Qala, dia kata begini, aflaha wa abihi. Tadi tak ada aflaha in sadaqa, ini aflaha wa abihi. In sadaqa dakhala al-jannah wa abihi in sadaqa. Berjayalah dia demi Tuhan ayahnya, jika dia benar pasti dia masuk surga. Demi Tuhan ayahnya, jika dia benar. Kita tengok dulu. Baru ni tentang kekotoran yang mengenai hujung kain ataupun bahagian bawah kain. Ini pula kekotoran yang mengenai na'al, selipar ataupun sepatu. Macam mana hukumnya? Imam Abu Daud buat mari beberapa sanad itu dengan mentahwilkan, kita panggil tahwil, ha tu dia tulis ha saja, tu makna tahwil sanad. Yani punca hadis ini ada beberapa puncanya yang Imam Abu Daud ambil. Misalnya yang pertama tu kita tengok mula-mula, haddatsana Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, qala haddatsana Abu al-Mughirah. Sekat tu. Itu dia ambil daripada Imam Ahmad.
Imam Ahmad tu tok guru dia lah. Pemalingan sanad. Yang ni sanad yang kedua pula. Tok guru Imam Abu Daud yang lain selain daripada Ahmad bin Hanbal, iaitu Abbas bin Al-Walid bin Maziyad. Qala akhbarani abi, dia kata ayah saya menceritakan kepadaku, yakni Al-Walid bin Maziyad itu. Pula pemalingan sanad. Yang ni sanad yang lain. Tok guru Imam Abu Daud yang lain pula menceritakan kepadanya, yang dia belajar, dia terima hadis ini daripada tok guru yang lain pula, iaitu Mahmud bin Khalid. Qala haddatsana Umar, maksud Umar ini iaitu anak kepada Abdul Wahid, anil Auza'i. Semua mereka ini mengambil daripada Auza'i. Abul Mughirah ke, Walid bin Maziyad ke, Umar bin Abdul Wahid ke, ketiga-tiga mereka ini mengambil daripada Al-Auza'i, Imam Al-Auza'i. Al-ma'na, yakni makna hadis yang diriwayatkan oleh mereka itu sama, tetapi lafaznya tidak sama. Begitulah sama pun kalau kita jumpa lagu ni. Kalau dia kata al-ma'na lagu tu, al-ma'na wahid. Al-ma'na maknanya sama. Tapi wa alfazuha mukhtalifah. Lafaznya berlainan. Qala, siapa situ? Al-Auza'i kata, umbitu anna Sa'id Al-Maqburi. Sa'id Al-Maqburi menceritakan kepadaku, kata dia, dia menceritakan daripada ayahnya. Yang ni ayah dia, ambil daripada ayah dia, Sa'id Al-Maqburi. Ayah dia namanya Kaisan. Selalulah kita jumpa dalam kitab-kitab hadis ni, kitab-kitab besar pun ada Sa'id Al-Maqburi daripada ayahnya. Ayahnya tu maksudnya Kaisan. Ayah dia tu ambil daripada Abi Hurairah. Gitu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu memijak dengan kasutnya kekotoran, maka tanah akan menyucikannya. Tanah akan menyucikannya. Kemudian riwayat satu lagi ada beza sikit lafaz dia tu. Tadi juga Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah. Cuma Al-Auza'i ambil daripada Ibnu Ajlan. Tadi Al-Auza'i kata umbitu anna Sa'id, aku diceritakan bahawa Sa'id Al-Maqburi, begitu menceritakan. Begitu. Jadi riwayat yang pertama, umbitu, diceritakan kepadaku bahawa Sa'id, bukan Sa'id Al-Maqburi itu sendiri cerita kepada dia, diceritakan kepadaku bahawa Sa'id. Mana ada orang lain lah cerita tu. Orang lain itu siapa? Imam Abu Daud menjelaskan dalam tariq riwayat yang kedua, iaitu daripada Auza'i an ibni Ajlan an Sa'id ibni Abi Sa'id, Sa'id bin Abi Sa'id. Sa'id Al-Maqburi itu bin Abi Sa'id. Abi Sa'id itu kunyah kepada Kaisan, ayah dia tu. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna dia, riwayatkan makna dia. Kata dia, idza wati al-adha bi khuffai, apabila seseorang memijak al-adha dengan kedua khufnya, bukan dengan na'alnya. Tadi dengan kasut ataupun selipannya, di sini dengan khufnya. Itu bezanya. Fatahuruhuma at-turab. Jadi tujuan Imam Abu Daud buat mari riwayat yang kedua ni nak menjelaskan hak Imam Al-Auza'i kata sebelum pada ni, dalam riwayat sebelum pada ni, umbit tu diceritakan kepadaku. Siapa yang menceritakan itu? Tak jelas. Kalau selagi tak jelas, maka hadis itu tergantung lah. Hadis itu tergantung. Dalam riwayat yang kedua, tujuan dia mari riwayat yang kedua, dia nak ceritanya Auza'i ambil tu daripada Ibnu Ajlan, Ibnu Ajlan, iaitu Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan. Itu satu. Perkara yang kedua, Sa'id ambil daripada ayah dia. Ayah dia tu nama apa dia? Tidak jelas. Kunyah dia
kunyah dia macam mana? Tidak jelas. Dalam tariq riwayat yang kedua ni dijelaskan Abi Sa'id, kunyah ayah dia tu, nama Kaisan itu. Begitu. Cuma riwayat yang kedua ni, riwayat yang kedua ni tidak begitu kuat, tidak begitu kuat. Sebab itu Imam Abu Daud dia mari beberapa, 3 dalam bab ni, 3. Yang pertama tadi, lepas tu yang kedua ni daripada Muhammad bin Ajlan. Sebab apa tidak kuat riwayat yang kedua ni? Dalam riwayat yang kedua ni disebutkan Auza'i itu ambil daripada siapa? Ambil daripada siapa? Iaitu ambil daripada Muhammad bin Ajlan. Tetapi riwayat yang kedua ni yang menyebutkan nama orang yang Imam Al-Auza'i ambil daripada dia tu, dalam riwayat ni ada seorang perawi namanya Muhammad bin Kathir, yakni As-San'ani. Daripada dia tu dia ambil daripada Al-Auza'i. Ahmad bin Ibrahim qala haddatsani Muhammad bin Kathir. Situ masalahnya. Dalam isnad ini ada Muhammad bin Kathir. Muhammad bin Kathir ini dipertikaikan oleh ulama hadis. Setengahnya menerima, setengahnya tidak mahu menerimanya, menganggapnya dhaif. Menganggapnya dhaif. Termasuk Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan dia ni dhaif jiddan, dhaif jiddan. Imam Bukhari pun kata Imam Ahmad menganggapnya dhaif juga. Dan dia mengatakan dia ni banyak meriwayatkan munkarul hadis, banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Hadis-hadis yang mungkar maknanya yang bercanggah dengan perawi-perawi yang lebih kuat. Jadi itulah sebab Imam Abu Daud buat mari lagi sanad yang ketiga. Hadisnya serupa, makna dia sama. Mahmud bin Khalid qala hadatsana Muhammad yani ibn Aidh atau ibn Aidh qala hadatsani Yahya yani ibn Hamzah anil Auza'i. Yahya ibn Hamzah yani Yahya tu anak kepada Hamzah, anil Auza'i. Auza'i ambil daripada Muhammad bin Al-Walid. Muhammad bin Al-Walid. Ini orang lain pula, bukan Muhammad bin Ajlan tadi, tetapi Muhammad bin Al-Walid. Qala akhbarani aidan Sa'id bin Abi Sa'id anil Qa'qa' an Hakim an Aisyah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'nahu. Jadi serupa dengan makna hadis tadi. Hadis Aisyah ni serupa dengan hadis Abu Hurairah sebelum pada tu. Yang ni tariq Auza'i, yang lain ada, dia ambil daripada Muhammad bin Al-Walid. Jadi kalau kita perhatikan semua riwayat ni campur-campur semua dia kuat, boleh dipakai. Boleh dipakai. Boleh dipakai. Cuba kita tengok tu riwayat yang ketiga dalam bab ni. Kita bincang dulu berkenaan dengan sanad ni. Kaedah dia, semoga kita baca kitab Abu Daud ni, kalau tak baca langsung cerita sanad tu tak ada makna lah pula ni. Riwayat yang ketiga tu dia kata Auza'i ambil daripada Muhammad bin Al-Walid qala akhbarani aidan Sa'id bin Abi Sa'id anil Qa'qa' anil Qa'qa' ibn Hakim an Aisyah qala tu dia berkata tu siapa kata? Dia kata dia berkata ya Sa'id bin Abi Sa'id juga menceritakan kepadaku daripada Qa'qa', daripada Qa'qa' bin Hakim. Qala tadi tu fa'il dia tu, mana fa'il dia je? Di sini pensyarah kitab Abu Daud ini berbeza pendapat. Ada 3 penjelasan yang diberikan. Qala tu berhubung dengan qala tu, dia berkata tu siapa kata? Pendapat yang pertama mengatakan qala ni fa'il dia nya ialah Al-Auza'i, fa'il dia, bukan Muhammad bin Al-Walid itu pak dekat tu.
Di sini ada takdir, hazaf waw. Hazaf waw. Mana anil Auza'i an Muhammad bin al-Walid wa qala akhbarani aidan Sa'id bin Abi Sa'id. Yani Sa'id bin Abi Sa'id juga meriwayatkan meriwayat kepada saya dari Al-Qa'qa' bin Hakim, seperti mana Muhammad bin Al-Walid meriwayatkan kepada saya daripada Qa'qa'. Mana begitu? Dia ada takdir waw di situ. Ada takdir waw. Maknanya kedua-dua mereka ini, Muhammad bin Al-Walid dan Sa'id bin Abi Sa'id, ambil daripada Qa'qa' bin Hakim. Cerita ambil daripada Aisyah. Itu yang pertama. Yang keduanya qala tu fa'il dia Muhammad bin Al-Walid. Muhammad bin Al-Walid berkata, hadis ini Sa'id bin Abi Sa'id juga meriwayatkan kepada saya hadis ini daripada Qa'qa'. Mana dia riwayat Muhammad bin Al-Walid ambil tu daripada Qa'qa' pun ada juga. Ada juga Sa'id bin Abi Sa'id ceritakan kepada dia, yang ini dengan perantaraan, ada juga. Itu makna kata Muhammad qala akhbarani aidan Sa'id bin Abi Sa'id anil Qa'qa'. Kalau kita kata fa'il kepada qala itu Muhammad bin Al-Walid, dia nak ceritanya Muhammad bin Al-Walid kata, hak dia ambil secara langsung daripada Qa'qa' bin Hakim pun ada. Lepas tu Sa'id bin Abi Sa'id pun ada juga meriwayatkan dia daripada Qa'qa' bin Hakim juga. Yang ni ada dengan perantaraan pun ada, tanpa perantaraan pun ada. Itu yang kedua. Jadi maknanya akhbarani aidan itu maqulul qaul bagi Muhammad bin Al-Walid. Yang ketiga yaitu qala itu Muhammad bin Al-Walid juga. Muhammad bin Al-Walid berkata, Sa'id bin Abi Sa'id juga ada meriwayatkan dari Qa'qa' bin Hakim dari Aisyah. Yang ini seperti orang-orang lain, ramai lagi orang lain yang meriwayatkan dari Qa'qa' bin Hakim dari Aisyah. Tetapi Sa'id bin Abi Sa'id juga ada meriwayatkan. Maknanya Muhammad bin Al-Walid ni terima daripada Qa'qa' ni bukan daripada seorang, ramai. Lepas tu dia sebut sini Sa'id bin Abi Sa'id pun ada juga menceritakan kepada dia daripada Qa'qa' itu. Tu makna dia. Kalau tidak dia muskil. Qala akhbarani, apa makna dalam sanad ni disebut lagu ni? Anil Auza'i an Muhammad bin Al-Walid qala akhbarani aidan Sa'id bin Abi Sa'id. Apa makna? Maknanya begitu. Tiga kemungkinan. Baiklah. Ini berkenaan dengan kasut kena kasut ataupun khuf ataupun selipar kena kekotoran. Macam mana nak buat? Adakah ia jadi najis terus? Jadi najis terus dan tidak boleh tidak jadi suci kecuali dengan dibasuh, atau macam mana? Itulah yang nak dibincangkan di sini. Kita kata dah kotor, pecah apa-apanya. Kotor, pecah. Tak sedar. Apa yang jadi timbul sangat ni? Kasut dah kena cemar, tak jadi masalah. Kalau kena cemar pun kita pergi ke masjid, kita pecah tangga kita kan. Apa yang jadi timbul ni? Jawabnya begini. Sebab terutamanya zaman dulu, zaman Nabi SAW, zaman sahabat pun masih lagi digunakan, iaitu orang sembahyang dengan pakai kasut ataupun selipar. Dalam masjid termasuk pakai kasut. Situ timbul persoalan tu. Yang perlu kepada suci, nak tahu cuci ke dia ataupun jemah. Kalau kena kasut, lepas tu kita pecah kasut tu luar, memang tak jadi masalah tu. Tak perlu bincang dah. Kotor pun kotor kasut tu, apa kena mengena dengan kaki kita? Ni masalahnya kasut tu terus dipakai untuk buat sembahyang, ataupun selipar tu terus dipakai untuk buat sembahyang. Itu baru timbul persoalan.
Kita kena faham situ dulu. Lepas tu apa ya zaman dulu ni, dalam hadis Bukhari pun ada, semua ada belakang ni cerita semaya pakai selipar ataupun pakai kasut ni. Apa ya pakai kasut tu pada masa tu, dan adakah lebih baik pakai kasut ataupun pakai selipar pada ketika semaya? Dan kalau ya pun selipar ataupun kasut, lagu mana? Kasut lagu mana? Itu timbul beberapa persoalan. Kita kena tahu di sini dulu, iaitu banyak perbuatan Nabi SAW dia buat, dia ada kaitan dengan hak semasa. Hak semasa, terutama apabila ada ada kesamaan dengan orang Yahudi ataupun dengan orang Kristian ataupun orang-orang lain lagi, terutamanya Yahudi lah. Maka Nabi SAW sering kali menyuruh sahabat-sahabat dia ni buat tak serupa. Dalam banyak hadis yang mana lebih kurang maksud dia nya, hak banyak-banyak tu lebih kurang, dia kata khaliful Yahud, buat tak serupa lah dengan orang Yahudi, buat tak serupa dengan orang Yahudi dalam apa-apa perkara. Kalau Yahudi taruh misal panjang, taruh misal, maka Nabi SAW larang. Bahkan ada dalam hadis-hadis yang mana sampai sekarang ni dalam mazhab Imam Abu Hanifah terutamanya pakai hak tu, iaitu dia suruh syukur misal. Sebab tu kita tengok setengah-setengah kalangan tu, kalau kita pergi tempat orang yang pakai mazhab Hanafi, janggut panjang misal tak ada, janggut panjang misal tak ada. Dia pakai dengan hadis Nabi SAW tu lah. Sebab Nabi SAW suruh papah ataupun cukup misal. Sebab apa? Dia tak serupa dengan Yahudi. Itulah asal dia. Banyak perkara lah, banyak perkara tak serupa dengan Yahudi ni, banyak perkara. Bukan hak tu saja, banyak lagi yang lain. Di antaranya hak ni, hak kita nak cerita ni pun ada kaitan dengan hak semasa juga. Sebab orang Yahudi, dia kalau nak pergi semaya, masuk dalam tempat ibadat dia tak boleh pakai selipar, tak boleh pakai kasut. Dalam Quran pun ada sebut. Situlah punca dia je. Ketika Nabi Musa tu nampak api dalam perjalanan dia nak balik ke Mesir dengan bini dia tu, dia pergi, tiba-tiba bunyi suara, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Aku Tuhanmu, fakhla'na 'alaik, buka kasut kau ataupun selipar kau terpecah. Engkau berada di wadi lembah yang suci, Tuah namanya. Maknanya nak berada di tempat suci kena pecah kasut. Situlah puncanya. Orang Yahudi ni pun kalau dia nak masuk ke tempat suci, dia pecah kasut. Nabi SAW mana tak boleh ke mana-mana pun kena pecah kasut. Dia anggap tidak baik lah kalau tidak pecah kasut. Nabi SAW tak serupa, dia pun suruh pakai kasut. Tu sebab tu kita kena faham. Kalau tidak, kita kata apa buat lagu tu apa yang kita tidak pakai sekarang ni. Dia banyak hukum agama ni, dia berubah-ubah mengikut keadaan, dan perkara ni ulama faham lah. Sebab tu kita tengok beza kadang-kadang sini. Sebab apa? Ulama dia faham lagu ni, bawa lagu ni. Sana lagu lain pula, ulama dia bawa lagu lain, atas faham masing-masing. Atas faham masing-masing. Kemudian kalau kita terima satu cara, kita nampak cara ni lah yang paling molek, paling baik, kita kata mujur juga, kita terima cara lagu ni, terbuka. Kita kata kalau kita terima cara lagu ni, kita akan tetap pakai cara dia tu lah. Yang ni misalnya seperti tadi, dan Nabi SAW suruh papah misal ataupun suruh cukur misal, dia cukur sampai bila-bila, sampai sekarang ni pun. Adapun Imam Malik, dia kata bid'ah, kata dia. Bahkan dia larang cukur misal. Dia larang cukur misal. Tahu janggut tak apa, tapi jangan cukur misal. Dia faham lagu mana? Dia faham waktu tu berkait dengan semasa, bukan untuk selama-lamanya, bukan untuk selama-lamanya. Dan tidak cantik. Maknanya kalau tak ada misal, kalau ada misal dengan janggut, itu baru cantik. Naknya comel, tetapi hak tu ada kaitan dengan peristiwa semasa, latar belakang dia. Imam Malik faham lagu tu. Sebab tu kata beza. Orang yang terima lagu ni, dia terima lagu tu. Itu adalah perkara berkait dengan misal. Kalau perkara berkait dengan benda lain, kesan dia lebih ketara lagi, lebih jelas lagi kesan dia. Bergantung, banyak perkara ni bergantung kepada tok guru juga.
bergantung kepada tok guru juga. Dalam perkara ni Nabi SAW suruh pakai kasut. Apa lagi kita kena tengok latar belakang dia. Di zaman tu masjid-masjid ni bukan seperti sekarang ni teduh dengan kapet, dengan apa, dengan kipah, dengan apa. Zaman dulu nama masjid lingkung gitu je, dengan apa nama ni, pelepah-pelepah tamak begitu je. Atas tu tak ada bumbung-bumbung pun. Panas lah. Negeri panas tu lagu mana? Negeri panas. Cara Islamnya dia sesuai dengan keadaan. Nabi SAW bawa dia memang sesuai dengan keadaan. Iaitu kalau panas, Nabi SAW sudah sebut dah. Ada hadis, kalau kita belajar dalam Bukhari lebih jelas lagi cara dia tu. Dia mari bila panas lagu mana? Boleh ke tidak kita lapik tempat kita nak sujud? Boleh ke tidak? Kalau kita nak lapik dengan kain bagaimana? Dia mari tu nak lapik sini. Lepas tu kalau kaki tak panas kau duduk cacat. Untuk mengelak daripada panas tu, maka boleh pakai selipar, boleh pakai kasut untuk mengelak daripada panas. Itu tujuannya. Maknanya kita tak boleh kata nak ibadat ni semata-mata kita kena pecah kasut walaupun panas, walaupun macam mana. Tidak. Ada keadaan-keadaan tertentu, iaitu kalau panas munasabah, lepas tu masjid tu pula hanya di atas pasir biasa, terdedah gitu, tidak boleh dikunci pintunya, yang mana terkawal daripada binatang-binatang dan sebagainya, tidak terkawal, terdedah gitu. Dalam keadaan tu panas lagi, mungkin terdedah kepada kekotoran lagi, dalam keadaan tu boleh kita pakai kasut. Apa lagi? Banyak sebab tu, selain daripada nak lawan tak serupa dengan Yahudi saat ni, sebab tadi boleh dalam keadaan tu. Jadi Nabi SAW sesoalannya baikilah hak cara Yahudi tu. Betul Nabi Musa tu pecah, tapi sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Ini nak cerita pemahaman tu. Nabi SAW faham daripada perbuatan Nabi Musa. Apa dia tak ikut? Sebab waktu malam. Dan tidak mesti. Tidak mesti. Mana tidak kata kalau kita nak berapat dengan Tuhan, dalam keadaan ada kasut tak boleh rapat dengan Tuhan. Ada pun orang Yahudi, dia percaya lagu tu. Nak baiki hak tu lah. Siapa ke peringkat tu jangan kita percaya sampai begitu. Bahkan dengan kita pakai kasut, kita pakai selipar, kalau kita buat kebajikan, kalau kita semayang pun boleh juga. Allah SWT terima juga. Nak cerita. Di samping tu ada banyak lagi faedah-faedah lain yang tidak boleh kita ketepikan. Misalnya panas. Jadi tak ada pasal menyeksa kita. Jadi untuk mengelakkan daripada kita terseksa, susah, disuruh kita pakai selipar. Tapi selipar tu selipar lagu mana? Pula. Bahar pula situ. Ada yang mengatakan selipar yang mana hujung kaki ni, mana kalau kita sujud tu dia boleh kena lantai ataupun tanah. Selipar lagu tu. Bukan maknanya selipar yang menutup ataupun kasut. Kalau kasut tutup langsung. Kalau tutup tu macam mana nak boleh? Tak boleh. Sedangkan Nabi SAW sudah kata dia suruh 7 tulang ataupun 7 anggota ni kena pada lantai itu pada ketika kita sujud. Ini sudah menghalang. Jadi tak dapat tidak dia kata kalau selipar ataupun kasut ni, kasut yang tidak menutup hujung kaki itu, dan hujung kaki itu kena lantai ataupun kena tanah, begitu juga selipar. Hak tu yang boleh, hak lain tak boleh. Itu satu. Yang kedua pula kata tidak. Hak ni cerita dulu. Memang kasut tu, kalau kata kasut, dia tak ada kata kasut ada terbuka lagu ni ke, hak hujung kaki tu boleh kena lantai. Adakah sebut dalam hadis begitu? Tak ada. Bila tak ada, selipar ataupun kasut ikutlah lagu mana-mana pun. Dia kata, tapi hak ni cerita ni dulu. Sebab apa? Hak kemudiannya dalam hadis yang lain disebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan supaya bersujud di atas 7 tulang ataupun 7 anggota. Mana biar kena rapat. Jadi dia kata hak ni kemudian apabila mari hadis itu, maka tak boleh dah. Hadis ni tak boleh pakai. Sudah mansukh hukum dia. Ada pula yang lain, ahli zahir mengatakan tidak. Kalau maksud kena kaki,
pakai khuf tu tak kena juga, terhalang juga pakai khuf pada ketika sujud. Adakah tidak sah? Sah juga. Kalau selipar tak kena apa apanya? Itu. Orang-orang dalam mazhab Hanafi pun dia kata tidak semesti kena. Semua anggota tu maknanya wajib kena. Cuma lebih baik, lebih sempurna sembahyang. Tapi tidak kata sampai tak sah sembahyang tu kalau tak kena belaka. Misalnya kalau seorang tu, kalau mazhab Syafi'i, sujud tu kaki tu terangkat sebelah, tak boleh. Kaki tu terangkat sebelah. Bahkan dalam mazhab, perincian mazhabnya, mana kalau tidak ujung ni kena lipat gitu, begitu lipat pun tak boleh dah. Kena dah lipat gitu, tak boleh. Dia kena ujung kaki. Hak moleknya lipat gitu, halah ke depan tu biar jari kaki tu halah ke kiblat, biar berlipat betul. Tu hak molek. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah tak mesti. Bahkan kalau tak kena dahi ni tak apa. Dahi ni lebih penting lagi dalam sujud. Tak kena dahi tak apa, asal kena hidung sebahagian daripada muka, tak apa dah. Dengan sebab itu kita tengok kadang-kadang ulama dia pakai sorban ni rapak sampai sini, rapak sini, mana nak kena ya, rapak sini dekat kening, macam nak tutup kening pakai sini. Tapi dia sembahyang. Apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Itu mazhab dia pakai cara dia. Tak kena habis juga tak apa. Kita pakai stocking tak kena juga, tak apa. Dan hadis ini tidak mansuh kata dia, boleh dipakai sampai bila-bila. Cuma bergantung kepada keadaan lah, bergantung kepada keadaan, sesuai ke tidak, sesuai ke tidak. Kalau tidak sesuai tak payah. Kalau sesuai boleh pakai lagi. Misalnya di tempat panas ke, tengah padang ke, atas jalan raya ke, misalnya kita kata di tempat-tempat yang seumpama itu boleh. Dia kata begitu. Itu asal cerita apa yang jadi timbul kena perlu tahu ni tentang suci ke ataupun kotor ke kasut ataupun selipar tu, sebab dia ada kaitan dengan sembahyang, ada kaitan dengan sembahyang. Tetapi sekarang ni apa pula kita ni tidak pakai kasut pula naik ke masjid ke apa? Sebab cerita lain. Kalau asalnya Nabi SAW suruh pecah kasut tu, pakai kasut tu, dia nak suruh tak serupa dengan Yahudi yang pecah kasut. Kemudian ni orang Yahudi dia tak pecah kasut. Begitu juga orang Kristian masuk dalam gereja dia dengan pakai kasut. Jadi maksud asal tu maknanya sudah tak ada, bahkan terbalik pula. Jadi maknanya kita kena buat hak sebalik tu, sebab hak ni lebih suci ke mana-mana pun. Hak pecah kasut tu lebih suci ke mana-mana, terutama dalam masjid-masjid yang macam kita sekarang ni lah. Masjid-masjid yang terpelihara, yang ada pintu dia, tak ada binatang-binatang pergi mari, dan masjid itu pula teduh pula, masjid itu pula dilapik dengan kapet apa semua. Tidak sesuai anda pakai kasut, pakai selipar tu tidak sesuai. Bahkan kalau nak kira dari segi hak lebih cermatnya, hak naknya 7 anggota tak dirapak, hak tu lebih sempurna kalau kita tidak ada kasut atau tidak ada selipar. Dan hak maksud asal nak suruh tak serupa dengan orang kafir tu sudah tidak ada, bahkan jadi serupa pula dengan dia kalau kita pakai, maka kita tidak pakai. Gitu ceritanya. Gitu ceritanya. Masalah kalau kasut tu kena kekotoran, maka tanah hak selepas dia tu menyucikan. Jadi tak perlu ngusing lah masalah kalau nak pergi pakai kasut tadi untuk sembahyang dan sebagainya, tak perlu ngusing sebab dia sudah cuci. Itu satu. Tetapi maksud kekotoran ni kekotoran lagu mana? Adakah kotor ni? Kotor memang betul lah, sepak tahi tadi, lepas tu kita bawa pergi sembahyang, begitukah? Serupa dengan kena ujung kain baru ni perbincangannya, iaitu kebanyakan ulama mengatakan kalau kekotoran itu kekotoran yang kering, misalnya tahi lembu, tahi kuda zaman itu kan, kereta kuda orang duk guna kuda, tahi kambing, lepas tu dia kering dah di tengah-tengah jalan tu ada, kalau kena kasut ke apa itu dimaafkan. Hak ni maksud, bukan tahi ataupun najis yang masih basah. Kalau masih basah bermakna benarkan perkara-perkara seumpama ini. Satu, mengajar kekotoran, orang ni hidup dalam kekotoran.
Yang kedua, mendedahkan ibadat seseorang tu kepada tidak sah, tidak diterima, tak pernah sabar. Nabi SAW nak suruh umat dia ni buat yang seumpama itu, tak pernah sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, al-adha di sini maksud dia bukan kekotoran itu kekotoran najis sungguh, tidak. Hak orang panggil kotor dari segi bahasa. Hak orang panggil kotor, menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan, seperti kita kata kohok orang. Kita kata kotor, najis kah? Tidak najis. Air ludah, ingus, kita kata kotor, najis kah? Tidak najis. Yang seumpama itulah yang dimaksudkan di sini. Mana tengah jalan nampak cemar, tapi tidak jelas ada najis tu. Kalau kita nak duduk situ, kita berasa tak sedap, kita kata kotor. Usaha lagu tu istilah kekotoran ni dia lebih luas lagi. Dalam bahasa kita pun kita kata gitu juga. Kalau kita pegang makanan saat ni, kita nak pegang gelas pula, terus duduk pegang lah, cemar tangan tu. Cemar apa? Makan nasi, kita kata. Kita panggil cemar juga. Belum murai tangan, kita panggil cemar juga. Padahal jelas tidak cemar sebab dia makan nasi. Dia nak pegang gelas, apa cemar? Kita kata jangan pegang, cemar. Istilah cemar tu di luas istilah dia. Bukan tidak semesti maknanya najis, tak mesti makna najis. Jadi hak ni pun gitu juga. Yang dimaksudkan apabila kekotoran terkena pada kasut atau selipar seseorang dari kamu, kekotoran yang orang berasa jejek, bukan maknanya najis. Hak orang panggil kotor, orang panggil cemar. Pada kebiasaan orang ramai panggil, tidak semesti dia najis. Hak lagu tu. Jadi janganlah kita ni terlalu cermat sangat sampai jadi susah. Nak berjalan pun tak boleh. Itu maksud Nabi SAW nak cerita agama kita ni mudah, senang, tidak kata sampai kalau benda-benda yang macam tu pun kita sudah tak boleh jalan. Tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-adha ni maksud dia je, apabila seseorang dari kamu terpijak adha, mana dia berasa ada kekotoran, sebenarnya tidak jelas ada kekotoran, dia hanya prasangka dia saja atau waham dia saja, dia berasa. Tentu sekali lah di jalan yang digunakan bukan sahaja oleh orang, binatang-binatang juga, kenderaan-kenderaan tu duduk lalu mesti ada berak, dia ada kencing. Walau bagaimanapun tidak jelas, tidak nampak, cuma dia berasa was-was. Nak menghilangkan was-was itulah Nabi SAW menganjurkan begini. Kena ingat, hilang was-was dengan cara macam tu. Jangan kita ambil berat sangat perkara-perkara yang seumpama itu. Kita kena ingat, kalau setara tadi je, kena ingat selepas hak kotor tu tidak ada, takkanlah sepanjang jalan tu kotor belaka. Adakah juga hak cuci? Hak cuci tu pada setara tu je untuk menghilangkannya. Bukan bermakna najis sebenarnya ada, tidak. Cumanya waham ataupun dalam sangkaan orang saja, dia kata ada, kira-kiranya ada lah najis. Nabi SAW tak sih kerana prasangka ataupun was-was seperti itu dituru. Sebab itu dia kata gini. Dalam hadis-hadis sebelum pada ni pun gitu juga. Kalau tidak, dia akan jadi Nabi SAW ni ajar kita hidup cara kotor. Itu tak pernah sabar. Sebab itulah ulama-ulama takwil kan. Makna dia gini. Sebab itulah. Habislah situ. Babul i'adah minan najasah takunu fi thawb. Bab i'adah, mengembalikan babul i'adah, yani i'adati thawb. Satu, ini kita panggil, kalau kita dari segi kaedah nahwu lah, dari segi kaedah nahwu, kita pakai alif lam tu, alif lam iwad, ganti. Iwadun anil mudhafi ilaih, ganti kepada mudhaf ilaih yang mahdzuf di sini. Itu dari segi kaedahnya. Yani babu i'adati thawb, yani mengembalikan, menghantar balik, memulangkan kain yang terkena najis. Kalau kita pakai lagu ni, yani i'adati thawb, i'adati thawb. Lepas tu idhafat tu pula, kalau kita nak kira lagi, idhafat ke apa? Orang panggil
idafat masdar kepada maf'ul, idafat masdar kepada maf'ul, yang mengembalikan kain itu kena hantar balik. Kalau kita pakai dengan makna ni jelas. Sebab apa? Dalam hadis ni kita dapati Nabi SAW apabila disebut itu dia pun pegang. Ni kita kata ni tempat kena apa ni darah, dia pun pegang sini. Pegang gitu. Pegang sini. Buat balik. Inilah makna mengembalikan. Dia suruh hantar balik. Dia suruh hantar balik basuh. Lepas tu hantar balik mari ke dia pula. Kain tu. Bina sabar. Kalau kita pakai hak tu di sini. Tapi timbul kemuskilan. Apa maknanya hantar balik lagu? Kalau tidak hantar balik, kalau basuh sendiri tak boleh kah? Mesti kena hantar balik kah? Mesti kena hantar balik kah? Biar bini basuh. Apa kalau tak ada bini? Atau kalau tidak hantar balik? Pahit ada situ dah, pahit ada situ dah. Kalau kita basuh sendiri tak boleh kah? Kena hantar balik, mesti kah? Tak mesti. Dengan sebab itu takdir tadi, andaian tadi, makna tadi tidak begitu sesuai. Yang lebih sesuainya i'adah di sini, babul i'adah, yakni i'adatus salah, yakni mengulang semaya semula. I'adatus salah supaya tadi juga maknanya alif lam itu iwad daripada mudhafun ilaih, lepas tu idafat masdar kepada maf'ul supaya juga tu supaya tadi juga. Tapi yang maksud i'adah tu makna mengulang semaya semula. Apakah kalau kain kita terkena najis dan kita telah semaya menggunakannya, kita kena ulang semula semaya kita? Kalau tidak, itu lebih sesuai. Ada kaitan dengan najis, dan hak najis ni penting sangat kita tahu najis kalau tidak, sebab ada kaitan dengan semaya kita. Dia tidak jawab, cuma dia serah kepada hadis ni. Kita tengok dalam hadis ni tak ada sebut bahawa Nabi SAW lepas pada tu dia semaya semula. Dia kita kata tentu dah dia jadi tu imam. Dan dia jadi tu imam, orang pun sebut ada apa nama ni darah. Dia pun suruh hantar balik saja. Basuh. Dia sendiri adakah sebut dalam hadis ni dia semaya? Dengar orang lain semua? Ataupun kalau tidak dengar orang lain semua, dia seorang kah? Tak ada sebut. Jadi jawapan dia tidak kena semaya. Tidak kena ulang semula semaya. Tapi tidak kena ulang semula semaya itu apakah maknanya boleh kita bersemaya dalam keadaan pakaian kita ni terkena najis? Timbul pula persoalan itu. Jawapannya iaitu kalau hak kena tu sikit, darah tu sikit. Kalau banyak memanglah. Tapi kalau sikit dimaafkan. Supaya di sini dia sebut lum'ah, satu tumpuk ni sikit. Sekadar tu. Dengan sebab itu ulama khilaf pula setumpuk ni setengah mana orang faham. Ada yang kata sebesar ibu jari, kuku ibu jari. Ada yang kata apa nama ni setumpuk ni setengah ni setumpuk lagi ni jari ni sebanyak jari ni setumpuk lagi setengah-setengah mazhab tu maknanya ni satu tangan ni itu orang panggil setumpuk lagi tu dimaafkan lagi darah tu. Tetapi setengah ulama itu mengikut masing-masing lah. Kalau hak kata besar apa ni kuku ibu jari ni, kalau lebih pada tu kena ulang dalam semaya. Di sini dia kata tak sampai peringkat tu, begitu. Lebih jelas kalau kita pakai i'adah dengan makna mengulangi semaya. Adakah semaya itu perlu diulangi? Jawapannya kalau najis itu sedikit itu pula beza pendapat ulama seperti yang kita kata tadi, tidak perlu diulangi sembahyang. Tetapi kalau banyak dan darah itu jelas dia najis, kita kena ulangi sembahyang gitu. Tapi bagi ulama yang dia kata tak boleh pakai ni hadis ni, ada pula yang lain. Dia kata kita nak kata kena ulas sembahyang atau tidak ulas sembahyang berdasarkan hadis ni tak boleh. Kita nak ambil kira berdasarkan hadis ini najis ke atau tidak najis ke kain tu kena darah kalau kita kata najis, bagaimana Nabi SAW tidak ulas semaya? Dah kena najis, dah kena najis, kenapa dia tidak ulas semaya? Gitu. Kau tidak najis,
Nabi SAW suruh basuh saja, kau tidak najis darah, tak boleh berlaku nak ambil kesimpulan daripada hadis ni. Apa sebab? Sebab hadis ni dhaif, dia kata. Dia buat ikut tu. Dia buat ikut tu. Tetapi apakah darah haid tu makna suci pula? Tidak, kalau tidak sabit dengan hadis ni pun berdasarkan hadis-hadis yang lain, kita dapat tahu darah haid itu najis, kotor, berdasarkan hadis-hadis sahih yang lain. Bukan berdasarkan hadis ni. Kalau nak pakai hadis ni tak boleh. Sebab apa? Dua orang ada ni yang tidak diketahui latar belakang, iaitu siapa? Ni Ummu Yunus bintu Shaddad seorang. Haddathatni hamati Ummu Jahdar. Ummu Jahdar ni pun tidak diketahui, majhulul hal. Bila majhulul hal, maka hadis dia tu tidak kuat. Hadis dia tidak kuat, tak boleh pakai. Gitulah pendaknya. Habis cerita. Jadi kalau dia mau tak saya pakai hadis ni, dia tutup, tak saya tengok langsung, tak saya pakai langsung, tak boleh. Lepas tu darah tu kita tak boleh tahulah hukum darah. Tahu, boleh tahu berdasarkan hadis yang lain lah. Berdasarkan hadis yang lain. Hadis ni tak perlu kita letak depan. Dia kata sebab apa? Tidak diketahui hal dia tu. Jadi apa ni, Ummu Yunus binti Shaddad dia kata haddathatni hamati. Hamati ni adik beradik ataupun anak beranak, apa ni, anak beranak kepada suami dia itu hamah, hamah ataupun hamun, anak beranak kepada suami, adik beradik suami ke ipar kita kata, ataupun lain-lain lah, anak beranak dia itu hamati. Jadi Ummu Jahdar ni anak beranak kepada suami ni Ummu Yunus ni, ataupun ipar dia, ikutlah, tapi anak beranak kepada suami dia lah. Waktu tu tak apa lagi, cumanya tidak diketahui ni oleh ulama-ulama rijal. Hafiz Ibn Hajar dalam Taqrib kata Ummu Jahdar al-Amiriyah la yu'rafu haluha, tidak diketahui halnya. Begitu juga Ummu Yunus binti Shaddad itu la yu'rafu haluha, juga tidak diketahui juga halnya. Maka hadis ini dhaif, tak boleh. Lepas tu baiklah, kita kata dah Abu Daud ni dia imamkan dalam hadis, dia tahu dah hadis ni baik, buat mari buat ke dia nya, dah orang tak boleh pakai. Buat mari buat gapo hadis ni, dah orang tak boleh pakai. Lepas tu dia imam ni dalam bab hukum, cara kau cemar ke ataupun cuci ke ni, dia bukan masalah fadilah ke ataupun masalah kelebihan, masalah nak tarhib ke, boleh kita pakai hadis dhaif ni. Bukan ni, apa faedah dia? Ada faedah lah dia mari tu. Apa tujuan? Imam Abu Daud nak cerita orang yang nak pakai hadis ni bukan makna dia jadikan hadis ini sebagai asas, tidak, sebagai sokongan saja kepada hak-hak lain, menyokong hak lain. Hadis-hadis ni hak dhaif boleh kita gunakan juga sebagai sokongan kepada hadis-hadis yang lain kalau sudah ada dah dalam bab tu. Misalnya dalam bab ni darah tu tahu dah berdasarkan hadis-hadis yang sahih banyak dah, terutamanya darah haid ni tahu dah kotor, najis. Hadis ni pun menunjukkan begitu juga, sekadar tu, sekadar tu menunjukkan najis. Ini bukan bab semaya lagi, bab najis. Nak cerita najis, apabila najis Nabi SAW tidak elok, dia suruh basuh. Bukan nak cerita semaya. Semaya tak masuk bab semaya lagi ni. Sebab itu dia tidak bincang panjang, cuma sekadar basuh tu perlu. Dan ini menyokong hadis-hadis yang lain. Lepas tu hak kena ulangi semaya tu, tengok keadaan lah. Ada khilaf lagi. Orang yang kata kena najis pun kalau sedikit dia dimaafkan, tidak sampai hadis. Hadis ni sebagai penyokong saja, sekadar tu. Orang yang tak terima hadis ni, apa sebab? Imam Abu Daud nak cerita juga, iaitu sebab sanad dia dhaif. Kadang-kadang ulama tak terima, tapi dia tak terima pun apakah bermakna orang yang tak terima tu kalau kena darah banyak kain pun dia tidak ulangi semaya dia? Ada, tidak lagu tu dia pun ulang juga semaya. Lepas tu dia kata tidak kotor kan?
najis darah tu, dia pun kata kotor juga, cuma dia tak secara ke hadis ni, dia tak sepakai hadis ni, dia pakai hadis lain. Bukan maknanya dia kata darah tu tidak kotor, bukan juga dia kata kalau darah tu sebanyak mana pun tak perlu diulangi sembahyang, dia tak kata lagu tu. Cuma hadis ni dia tak saya buat dalil kadang tu. Itu pengajarannya, tujuan Imam Abu Daud buat mari hadis-hadis yang seumpama ini. Sebab tu jangan kita muskil lah kalau tengok dalam kitab apa nama ni yang seumpama ini, ada yang dhaif gapo tu, dia ada maksud dia yang tersendiri. Babun fil buzaq yusibu thawb. Ini bab air ludah terkena kain. Dia nak cerita air ludah. Apa hukumnya? Air ludah tu apa hukumnya? Jawabnya tidak najis lah. Kalau najis, bagaimana Nabi SAW ludah dalam kain dia? Kain itu kain mana? Apakah kain itu tubuh ni? Tak mesti begitu. Tak mesti begitu. Mana kalau kita tengah semaya, ini ada sapu tangan, ini kain juga sapu tangan. Kita nak keluar daripada masjid, susah, orang ramai mengganggu. Boleh ambil sapu tangan, kehek, bubuh dalam poket semua, buat semaya, tak apa. Hak tu nak cerita, tak apa, tidak najis. Kalau zaman Nabi SAW ada cara lagi, iaitu ketika mana masjid-masjid ni daripada pasir saja, boleh ludah ke bawah, ludah ke sebelah kiri kaki, lepas tu timbuslah kambuh dengan tanah ataupun dengan pasir, boleh. Itu satu cara juga, tidak mesti guna kain. Tapi kalau masjid macam kita ni tak sesuai, tak boleh diludah lah. Sebab kata tadi lah, adha tadi masuk dalam adha, walaupun tidak najis tetapi menjijikkan. Orang anggap kotor, dari segi hukumnya tidak najis, tetapi orang anggap menjijikkan dan kotor. Dengan sebab itu tidak eloklah kita ludah-ludah. Kalau nak ludah juga, ambil kain sapu tangan, buat lagu tu. Begitu juga hinguh pun begitu juga. Kita hinguh, lepas tu bubuh dalam poket, tak apa sembahyang, tidak najis. Ini ceritanya. Hadis ini hadis mursal. Hadis mursal. Pasal apa? Pasal Abu Nadrah tu. Dia tak ada dengan Nabi SAW. Dia tabi'i, bukan sahabat. Bukan sahabat. Yang satu lagi ni an Humaid an Anas an Nabi SAW bimithlihi, serupa juga. Bimithli, kalau kata bimithlihi bukan bimaknahu, makna lafaz dia pun serupa dengan hak di atas tu juga. Riwayat apa nama ni Abu Nadrah serupa tu. Mana hak ni tidak mursal. Hak ni sampai kepada Nabi SAW. Sebab Anas tu memang kan sahabat dia. Jadi serupa tu juga. Maknanya cerita ni bukan putus, bukan tidak sahih, tidak sahih juga. Serupa tu juga. Jadi ingus, kohak, air ludah dan sebagainya, itu tidak kotor. Boleh apa nama ni, ludah dalam kain saja. Kain itu tidak semesti kain sapu tangan. Kalau kain hak pakai tu pun tak apa juga, cumanya ialah kurang sesuai lah kita kata. Tapi nak kata kotor, tidak kotor. Gitu. Kemudian kitabus salah, habis dah kitabut taharah, kitabus salah kita masuk sikit.
sesuai lah, lepas pada suci kita tahu hak mana hak kotor, hak mana hak suci, dan dalam keadaan suci baru diterima sembahyang kita. La tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Dalam hadis Tirmizi hak mula-mula, sembahyang tidak diterima tanpa suci. Suci itu syarat dia. Dengan sebab tu sesuai lah sebut kitab bersuci ni sebelum daripada sembahyang. Lepas tu sembahyang bila suci. Kitabus salat. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat 10 orang sahabat Nabi SAW yang disebutkan oleh baginda dalam satu hadis, sebagai ahli syurga. Itu Talhah bin Ubaidillah. Jangan kita ingat 10 orang sahabat ni saja ahli syurga, jadi hak lain tu tidak besar mana, tidak penting mana, kita boleh pertikaikan, kita boleh begini. Tidak, jangan kita anggap begitu. Maksud sahabat 10 ni yang disebut-sebut sangat tu, sebab apa? Sebab dia ada beberapa ciri-ciri dia. Yang pertama, dia disebut dalam satu hadis. 10 orang disebut dalam satu hadis. Itu beza dia dengan orang lain. Yang kedua, dia ni termasuk di antara sahabat-sahabat yang awal memeluk agama Islam, bukan lewat semasa Mekah lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia daripada kalangan orang-orang merdeka belaka. Yang keempat, bukan sekadar merdeka saja, orang-orang penting-penting, besar-besar, orang-orang istimewa dalam masyarakat. Ni 10 orang yang penting dalam masyarakat, bukan hamba. Yang kelima, dari kalangan Quraisy belaka, dari kalangan Quraisy belaka. Itu sebab tu ya jadi sebut-sebut sangat tu. Jangan kita faham bahawa sahabat ahli syurga ni, dijamin syurga ni 10 saja, lain tidak terjamin. Tak kena tu kalau kata lagu tu. Ya jadi sebut-sebut tu sebab tu lah. Sebab kita kata kitab sahih, kita hadis hak sahih dalam ahli sunnah ni saja. Tidak. Hak tu seperti kita maklum dah lah. Ia disebut-sebut masyhur di kalangan orang ramai. Orang buat ngaji hak tu khusus ada keistimewaan dia dalam sistem pengajian hadis. Bukan makna hak ni saja, ni saja hak hadis sahihnya ataupun lebih sahih daripada hak lain. Tidak. Supaya juga kalau kata Khulafaur Rasyidun, ada 4 saja. Jangan anggap hak 4 tu saja hak Khulafaur Rasyidun je. Silap tu kalau anggap lagu tu. Khulafaur Rasyidun 4 saja. Hak lain tu tidak rasyid. Apa makna rasyid? Adil. Hak lain seolah-olahnya khulafa tidak adil berlaku. Tak kena tu lagu tu. Perbincangannya panjang lah, tapi itu yang masyhur di kalangan masyarakat kerana ada keistimewaan dia yang tersendiri. Sebab tu disebut-sebut, ditonjol-tonjolkan sangat. Tapi bukan menafikan yang lain, tidak menafikan yang lain. Itu kita kena ingat. Ramai orang keliru dalam masyarakat ni, ramai orang keliru. Kalau tentang kita hadis ni, dia kata hak ni lah hak paling sahihnya. Kitab ni Sunan Sittah ataupun Sihah Sittah, hak ni lah hak paling sahih, hak lain tidak lebih daripada hak ni, tidak lebih baik. Itu keliru belaka. Ataupun sahabat 10 saja dijamin syurga, hak lain tak. Kalau kita nak pertikaian hak lain pun tak apa. Jadi buat pandai rengai lagu tu tak kena. Banyaklah kekeliruannya. Di antaranya hak tadi. Kalau kita tengok kepada syarah kitab ni, dia kata di bawah terjemah Talhah tu, bawah sekali dia kata, mati pada hari Jamal, terkena anak panah yang dipanah oleh Marwan, kena lutut dia, mati gitu. Tu tidak sahih tu. Tidak sahih. Tapi kadang-kadang dalam kitab ni lagu itulah, ada sini kemah, sini lemah,
sini kuat, sini tidak kuat, gitulah. Kitab-kitab ni. Orang yang biasa dengan kitab dia tahulah benda-benda gitu. Jadi kata Marwan tu dengan tepat, kata Marwan bahawa tak kena anak panah Marwan, tak kena, tidak jelas. Jadi soalannya asabahu sahmun gharb, ada juga yang mengatakan begitu, qila hak tu tak kuat, tetapi hak tadi tu kuat, hak kena anak panah Marwan kuat, tak kena lah gitu. Tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menyebutkan begitu. Ini cerita ahli sejarah saja, ahli sejarah yang mengatakan Marwan yang panah dia, kalau nak kiranya tidak. Tak betul tu gitu. Orang nak memburuk-burukkan Marwan saja. Seterusnya dia mari hadis ni. Ada satu orang pergi kepada Rasulullah dari ahli Najd, bergeser rambut dia tidak terurus. Dapat didengar, dengung suaranya, tapi tidak dapat difaham. Apa lagu tu? Mana dia jauh lagi dia kecek dah, kata dia. Bapa tu? Ada beberapa pendapat. Di antaranya mengatakan dia ni dia orang ulu, orang yang tidak beradab. Jadi jauh tu kecek dah. Sepatutnya sampai dekat lah kecek. Ini cara orang-orang yang tidak bertamadun, tidak beradab, dia kecek derah-derah. Jauh kecek dah. Padahal kita kata kalau sampai dekat boleh wayak. Ada yang kata lagu tu. Satu. Yang kedua, hak ni lebih molek. Hak ni lebih molek pada anak. Walaupun tidak umum dia faham begitu. Kebanyakannya sebab tak adilah dia faham. Iaitu dia duduk sebut dah supaya budak nak pergi ngapa depan tok guru, dia baca dah. Takut terlupa bila pergi depan tok guru. Tok guru ni hebat sangat orang ni. Dan dia takut. Sebab apa? Dia nak pergi menghadapi orang yang hebat. Begitulah juga dengan sahabat Nabi SAW, seorang yang hebat. Nabi SAW bukan backing, tidak, tapi dia sendiri berasa begitu. Dia ulang hak dia nak tanya hak ni. Tak putih lagi moga dia tidak baca derah berbunyi gitu. Seperti orang nak pergi ngapakan depan tu pun dia baca dah sebelum lagu tu. Sebab apa? Takut terlupa. Sebab dia ni nak menghadapi orang yang hebat. Gitu. Waktu lebih sesuai di sini. Sebab apa? Dia ni bukan orang baru. Sebab dia tidak tanya apa itu Islam. Dia tidak tanya mana nak masuk Islam, kena ngucap. Tak ada ngajar ngucap di sini, tak ada. Sebab apa? Sebab dia sudah Islam dah. Bila sudah Islam dah, kira-kiranya dia sudah tahu dah lah adab tu. Cuma dia pergi tanya tentang Islam di sini, maksudnya apa-apa yang difardukan, yang mesti dalam Islam, yang mesti dibuat dalam Islam. Gapo dia? Yani anil Islam an faraidil Islam, tentang kefarduan ataupun perkara-perkara yang difardukan dalam Islam. Gapo dia? Itu dia tanya. Sebab itulah Rasulullah SAW jawab. Rasulullah tahu dah lah dia ni kena dah. Ya. Jawab begini. Itu yang pertama. Sebab Rasulullah tak tanya kamu ni Islam dah kau tidak, kalau mana dah, tahu dah. Sebab itu dia kata terus semaya 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mari tu dalam keadaan rambut dia bergeser. Apa rambut dia bergeser? Itulah orang-orang yang mengatakan dia ni orang ulu, dia tidak cara dari segi senonoh kau tidak senonoh kau pergi tu, lepas tu kecek daripada jauh. Dia kata gitu. Ini salah satu bukti dia lah. Dia kata rambut tidak terurus. Orang kalau nak pergi depan orang-orang yang besar ni, maknanya dia dalam keadaan yang molek lah, terurus lah. Ini tidak. Dia kata inilah dalil dia. Tapi bagi pihak lain, dia kata lagu lain pula. Tak mesti dia tu orang tidak beradab. Orang tu orang ulu, kau kita kata orang tidak dapat pendidikan dengan baik, orang hidup cara kasar, tak mesti. Di sini nak ceritanya satu, yang lain pula kata orang ngaji. Dia kata ini cara orang ngaji. Orang ngaji dia tidak boleh cerewet sangat, cerewet makan, cerewet nak sisir rambut, nak kena ada minyak, nak begitu begini, nah baru jadi. Jangan. Orang ngaji dia kena fikir hak dia ngaji baru boleh. Sebenarnya apa-apa pun gitu. Gapo dia hak kita nak. Kita kena adab kau tu.
Siapa lupa diri. Keadaan dia ni pun begitu juga. Keadaan dia ni pun begitu juga. Dan orang ngaji kita tak boleh kata ke dia, apalah keadaan tidak terurus. Dia tak ada nak cara benda tu. Dia tak ada nak fikir benda tu. Apalah pakai baju tular kau bisa kita kata. Kita tak boleh kata dah lagu tu. Sebab apa? Dia tidak ada anak bini, dia tidak ada bini, dia bukan orang senang. Dia tak boleh fikir apa. Dia kira setakat mana dia boleh mencapai maksud dia cukup. Pakaian tu tukar nak hari kau tidak tukar, kau gosok kau tidak gosok, itu tak penting tu. Kalau lah orang nak mengaji, nak sesuatu benda, dia duduk sibuk dengan benda-benda kecil gitu, dia tidak akan berjaya. Situ pengajaran. Jadi bukan saja. Yang kedua. Yang ketiga, orang Islam ni yang penting ni, tidak semesti maknanya dia tu, dia dari segi rupa paras dia tu, keadaan dia tu terurus molek. Manusia ni kadang-kadang dalam hidup dia berguna kepada orang lain, tidak semesti apabila keadaan dia tu terurus. Kalau keadaan dia tidak terurus pun kadang-kadang lebih berguna lagi kepada orang lain, dan hak tu lebih bermakna lagi. Misalnya di sini orang ni, dengan sebab dia pergi lagu tu, Nabi SAW jawab juga, tidak kata tak boleh kamu kena pergi mandi dulu, sisir rambut molek dulu, tak. Tidak. Orang lain boleh tahu hadis. Orang lain sekian ramai orang boleh tahu. Kita semua tahu daripada dia. Tanya berapa ramai orang yang duduk jaga kasut dia, kiwi semacam kasut dia, betul semacam baju dia, duduk gosok semacam, semua jaga. Tapi gapo dia agak faedah untuk agama dia hidup ni, gapo dia rusing tu kita. Kadang-kadang orang yang tidak terurus tu lebih berguna lagi hidup dia tu kepada agama. Dan orang yang terurus hidup dia tidak berguna apa-apa, mati gitu. Saya tak ada kelebihan apa-apa. Tak sel lah gitu. Hanya comel, gimari saja. Ngaji tak. Ni tidak comel, tidak terurus, tapi ngaji, tahu. Itu yang berguna kepada dia. Nabi SAW kata 5 sembahyang, sehari semalam. Adakah hak lain, hak wajib? Nabi SAW kata tak ada, kecuali kamu buat hak sunat, sembahyang sunat. Illa an tatawwa. Boleh satu. Illa an tatawwa. Tidak ada sabdu ta. Boleh dua lah. Boleh dua cara. Begitu juga yang lain-lain, hak puasa, hak fardu, puasa Ramadan. Hak lain kalau sunat ada. Zakat, sedekah pun begitu juga. Sedekah hak wajib orang panggil zakat. Hak lain tu kalau hak sunat. Baiklah. Di sini hadis ini menunjukkan hak fardu tu itu hak fardu. Sehingga sahabat ni kata sambil pergi dia ngaji tak sebanyak. Kadang-kadang sahabat ni dia ngaji bila-bila gitu, bila-bila jalan, tidak duduk cara kita molek, bila-bila jalan, tapi lebih bermakna. Dia tahu sah lah mana kalau saya mati pergi perang ni, lah mana. Nabi SAW kata masuk juga gitu, bau tu dia kata saya bau surga ni balik bukit Uhud, pergi perang, duduk tengah makan buah kurma, pergi perang mati. Sahabat-sahabat pergi tengok buah kurma ada lagi. Tengok dia ngaji tak banyak, bila-bila gitu, tapi jadilah. Sahabat ni pun lagu tu juga, sekali dia dengar tak banyak, paling belakang pergi, sambil dia kata la azidu ala hadha wala anqus, saya tidak akan lebih, saya tidak akan kurang. Buat ni saya tidak akan lebih, tidak akan, apa makna tidak akan lebih, tidak akan kurang ni? Macam-macam lah pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak akan lebih daripada hak wajib. Setakat mana hak wajib, hak tidak wajib dia tidak akan buat seperti wajib, sebagai sunat. Bukan bermakna saya tidak akan lebih daripada hak ni saja, hak lain marilah hak wajib mana pun saya tak akan buat. Mana boleh lagu tu, mana boleh lagu tu. Saya tidak akan kurang daripada setakat tu je. Lepas tu haji tak ada sebut. Kalau perintah haji mari wajib, apakah dia tidak akan kata wajib? Tak sampai lebih daripada ni? Tak kena tu. Maknanya hak mana hak wajib saya akan anggap sebagai wajib, saya tidak akan lebih. Saya tidak akan kata lebih lagi wajib. Hak sunat saya akan kata wajib ke, ataupun hak wajib saya kurang, saya kata sunat ke. Tak, saya tak akan kata gitu. Saya akan pegang hak tu boleh.
Itu satu. Yang kedua, la azidu ala hadha wala anqus, saya tidak akan lebih. Saya nak balik ayat ke orang lain, bukan saya saja. Ilmu ni apabila boleh kita tak boleh simpan saja, kita kena sampaikan kepada orang lain pula. Dia faham dah tu. Jadi dia nak cerita amanah dia ni. Amanah dia. Mana saya akan sampaikan tidak lebih daripada ni, tidak akan kurang. Seperti yang Rasulullah rakyat, saya akan rakyat lagu itulah kepada orang lain, anak buah saya, orang di belakang saya. Begitulah hendaknya. Mana ilmu ataupun apa-apa, yang penting setakat yang dicerita itulah kita ceritakan. Hak Nabi SAW kata wajib lagu tu, hak sunat lagu, hak tu tidak lebih daripada itu. Itu dua. Yang ketiga, iaitu saya tidak akan lebih daripada hal ni. Ada ulama mengatakan dia ni memang dia tidak buat hak sunat-sunat, dia tidak buat, dia buat hak fardu saja, dia buat hak fardu saja. Tapi kalau dia betul, waktu Nabi SAW kata aflaha in sadaqah, dia berjaya kalau dia betul. Mana seseorang tu kalau dia buat hak fardu saja, dia tak buat langsung hak sunat pun, berjaya. Berjaya kalau dia benar, mana betul-betul jaga hak fardu, pada tak apa dah, lepas dah daripada neraka, masuk dah syurga dah. Kalau ikhlas lagi tinggi pula, molek pula hak fardu tu buat, walaupun hak fardu saja, boleh jadi lebih daripada orang lain, boleh jadi. Kita tak boleh kata dia kurang, tak boleh kata lagi. Begitu. Aflaha in sadaqah. Kemudian dalam riwayat seterusnya, aflaha wa abihi, demi Tuhan ayahnya, in sadaqah, masuk syurga dia. Wa abihi in sadaqah, kalau dia tu benar. Kalau dia benar, masuk syurga. Kita berhenti sekat itulah. Wallah. Sebenarnya perbincangan hadis ini pun panjang. Mungkin kita boleh sambung semula ke lagi. Sambung. Allah.